A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمين رب العالمين. Apa khabar sidang penonton sekalian? Selamat pagi, sabahul khair, good morning diucapkan kepada sahabat-sahabat penonton rancangan soal jawab agama nombor 1 di Malaysia. Tak lain dan tak bukan, tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, pertama-tamanya sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memanjangkan usia kita, mengekalkan kita di dalam keafiatan, mengekalkan Islam juga iman dalam diri kita untuk kita meneruskan perjalanan kehidupan kita sehinggalah saat mana kita dibangkitkan di akhirat kelak untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa sahaja kita lakukan pada hari ini menjadi dan juga menjana saham pahala buat kita bersama agar ini menjadi saksi yang terbaik suatu mana kita nak tunjukkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kelak insya-Allah. Dan salah satu cara untuk kita nak mengumpul pahala dengan cara yang cukup mudah, buka saja rancangan Tanya Ustaz pada pagi ini. Alhamdulillah kita dengar dapat pahala. Kita tengok wajah ustaz, bukan saya, wajah ustaz lagi memberikan tausiah kepada kita juga dapat pahala dan insya-Allah membawakan keberkatan dalam kehidupan kita insya-Allah. Sidang pendengar sekalian, sidang penonton sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita nak teruskan lagi lah kesinambungan kita di dalam siri perbincangan kita daripada surah Ar-Rum, di mana surah yang cukup istimewa, di mana ayat permulaannya itu Allah menceritakan kepada kita salah satu bukti mukjizat Nabi tentang apa yang akan berlaku di kemudian hari, iaitu berkaitan dengan kejatuhan Rum. Dan sudah semestinya surah Rum ni juga menceritakan kepada kita banyak lagi perkara-perkara yang lain yang cukup penting untuk kita sama-sama ambil manfaat daripadanya. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan meneruskan lagi dengan ayat 38 hingga ke ayat 45 insya-Allah. Bagi menjawab setiap persoalan pada sahabat-sahabat sekalian, bersama dengan saya pada pagi ini adalah seorang ahli panel kita yang sudah cukup tidak asing lagi rancangan Tanya Ustaz ini, iaitu yang berwarga Al-Fadil Ustaz Syamsul Hakim Abdul Somad kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Alhamdulillah. Apa khabar? Alhamdulillah Ustaz. Ceria selalu insya-Allah. Selalu insya-Allah. Insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, kita nak teruskanlah seperti biasa menerusi tafsir Taranum ni. Kita nak mendengar terlebih dahulu bait-bait surat cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Insya-Allah jom sama-sama kita dengarkan daripada surah Ar-Rum ayat 38 hingga ayat 45 pada pagi ini. Tafadhal masykur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, para penonton, Tanyalah Ustaz yang setia untuk bersama dengan rancangan soal jawab agama nombor 1 ni, dan juga Da'i Luqman yang tadi daripada awal sampailah ke saat ini, Masya Allah lancar bicara dia. Mudah-mudahan Allah mempermudahkan segala urusan bicara kita hari ini ya tuan-tuan. Dengan adanya Da'i Luqman dan juga saya menemani tuan-tuan, insya-Allah sebagai permulaannya untuk bicara kita hari ini, seperti mana yang telah pun dikhabarkan sebentar tadi oleh Da'i Luqman, kita akan melihat bicara Allah daripada ayat yang ke-38 sehinggalah kepada ayat yang ke-45, lebih kurang 8 ayat. InsyaAllah kita cuba untuk selesaikan perbincangan daripada ayat-ayat tersebut. Tapi permulaannya kita nak mula menjemput keberkatan daripada sisi Allah dengan memperdengarkan bacaan ayat-ayat tersebut. Mudah-mudahan ia menambahkan lagi keberkatan dalam perbincangan kita pada pagi ini. Sama-sama kita lihat mushaf kita sama-sama dan kita teliti daripada bermula ayat 38 surah Ar-Rum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil. ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون.
وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون صدق الله العظيم. Satu lagi ayat Ustaz, 45 Ustaz. Okey. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين Sadaqallahul Azim. Terjemahan bagi ayat 38, maka bagi menyatakan sikap syukur, berikanlah kepada kerabatmu dan orang miskin serta orang musafir akan haknya masing-masing. Pemberian yang demikian adalah baik bagi orang-orang yang bertujuan memperoleh keridhaan Allah dan mereka itulah orang-orang yang berjaya. Dan ketahuilah bahawa sesuatu pemberian atau tambahan yang kamu berikan supaya bertambah kembangnya dalam pusingan harta manusia, maka ia tidak sekali-kali akan kembang di sisi Allah, tidak mendatangkan kebaikan. Dan sebaliknya, sesuatu pemberian sedekah yang kamu berikan dengan tujuan mengharapkan keridhaan Allah semata-mata, maka mereka yang melakukannya itulah orang-orang yang beroleh pahala berganda-ganda. Allah jualah yang mencipta kamu, kemudian ia memberi rezeki kepada kamu. Sesudah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu semula. Adakah di antara makhluk-makhluk yang kamu sekutukan dengan Allah itu sesiapa yang dapat berbuat sesuatu pun dari segala yang tersebut? Maha suci Allah dan tertinggi keadaannya dari apa yang mereka sekutukan dengannya. Telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia. Timbulnya yang demikian kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan supaya mereka kembali insaf dan bertaubat. Katakanlah, mengembaralah kamu di muka bumi, kemudian lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang telah lalu, yang telah dibinasakan. Kebanyakan mereka adalah orang-orang musyrik.
Jika demikian keadaannya, maka hadapkanlah dirimu, wahai Muhammad, ke arah agama yang betul sebelum datangnya dari Allah hari yang tak dapat ditolak. Pada hari itu, manusia akan berpecah kepada dua golongan. Sesiapa yang kufur ingkar, maka dialah sahaja yang menanggung bencana kekufurannya itu. Dan sesiapa yang beramal soleh, yang membuktikan imannya, maka merekalah orang-orang yang membuat persiapan untuk kesenangan diri mereka masing-masing. Dan kerana Allah akan membalas orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari limpah kurnianya, sesungguhnya ia tidak suka kepada orang-orang yang kufur ingkar. Maka benarlah kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala. Di situlah sedang pendengar sekalian, sedang penonton sekalian, sebagai permulaan pada kita untuk pada hari ini, iaitu daripada ayat 38 hingga ke ayat 45 pada hari ini, insya-Allah sudah semestinya banyak intipati dan juga intisari yang kita akan sama-sama perhalusi, sama-sama kita pelajari. Jadi tanpa memasak lagi Ustaz, kita nak raikan insya-Allah soalan yang pertama daripada sahabat penonton kita bagi ayat yang ke-38 sebagai permulaannya insya-Allah, daripada Syahiralia Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, ayat 38. Dalam ayat ini Allah tidak nyatakan berikan harta tetapi berikan hak. Apakah maksudnya? Siapakah orang yang beruntung dan bagaimanakah yang dikatakan beruntung tersebut? Terima kasih. Silakan Ustaz. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Hari ini kita nak lihat bicara ayat yang ke-38. Sebenarnya ia adalah merupakan kesinambungan ayat yang ke-37. Kalau kita perhatikan bicara sebelum daripada ini pada ayat 37, bagaimana Allah menceritakan bahawasanya Allah lah yang telah pun melapangkan bagi seseorang rezeki dia. Rezeki ini termasuklah kita kata harta, masa dan juga sebagainya. Kesemuanya termasuk daripada bahagian yang telah pun dimurahkan oleh Allah ke atas setiap daripada kita supaya kita dapat hidup di atas muka bumi ini. Namun kita jangan lupa, setiap daripada bahagian rezeki yang Allah kurniakan kepada kita, ada hak yang lain yang perlu kita berikan supaya kita tidak dipersoalkan kemudian hari. Seperti mana kita tahu, apa yang Allah kurniakan daripada nikmat ini ada tanggungjawab kita terhadapnya. Maka di sinilah dalam ayat 38 Allah Subhanahu Wa Taala dalam memperingatkan kita tentang nikmat-nikmat yang kita terima tuan-tuan dan juga puan-puan dan rahmati Allah. Di situ Allah mulakan untuk kita ini menunaikan hak bagi mereka yang berhak. Tak disebutkan diberikan harta ataupun diminta untuk diberikan harta, tetapi kefahaman di sebalik daripada harta yang perlu diberikan sebagai sebahagian daripada hak. Bila sebutkan hak ini, kenapa digunakan kalimah hak? Untuk menegaskan ianya adalah bahagian yang diwajibkan. Kalau sebutkan bagi harta tu mungkin orang kata tak apalah, mungkin bagi sedekah dan sebagainya kan. Tetapi bila sebutkan tentang pemberian hak, ianya sesuatu yang wajib ditunaikan. Apapun atas nama hak, kita tahu berat tanggungjawab yang perlu dilaksanakan. Maka digunakan kalimah hak di sini sebagai ganti antaranya kepada bahagian harta sekalipun, kalaulah mereka sememangnya perlu untuk dibantu. Permulaannya adalah daripada sebutan Allah dalam ayat ni, hendaklah kita memberi kepada dzal qurba, orang yang terhampir dengan kita, yang dekat dengan kita, yang memiliki hubungan kekerabatan. Tak kiralah sama ada hubungan kerabat itu dihubungkan kerana kita kata nasab ataupun dihubungkan kerana rahim. Yang dihubungkan dengan nasab tu contohnya kita kata kita ada saudara mara, ataupun sepupu sepapat sebagainya kan. Kalau hubungan rahim lagi dekatlah, adik beradik dan sebagainya kan. So maka mereka lah yang perlu kita berikan hak tersebut sebagai pendahulu kepada apa yang telah pun Allah perintahkan untuk kita berikan. Sekalipun tak disebutkan harta, jangan pula ala ustaz saya bagi senyuman sudahlah. Tak, tetap juga menjadi bahagian yang berhak untuk mereka terima seandainya mereka adalah orang yang berhak untuk menerimanya. Contohnya kita ada saudara mara kita daripada kalangan orang susah kan. Satu ketika dahulu tuan-tuan, ayat ini ianya ditujukan bagi orang-orang musyrikin satu ketika dahulu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana mereka nak bersedekah, mereka kerap kali mendahulukan orang jauh. Tapi tujuan mereka bagi pada orang jauh tu pasal apa? Bukan nak apa-apa, melainkan nak pujian. Sebab dia beradik tak puji kita sebab dia kata itu tanggungjawab kau. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala perbetulkan adat masyarakat jahiliah,
dahulukan keluarga walaupun kalian tak mendapatkan pujian daripada pemberian tersebut, sebab ianya merupakan kewajipan yang mesti ditunaikan. Itu bicara awalan kita. Ganti kepada hak yang kedua tu Ustaz. Kita simpan dulu. Jadi saudara sekalian nak tahu lanjutan daripada jawapan untuk soalan saudari Syahrilia kita sebentar tadi, kita nak berehat sebentar, terus kekal bersama kami. Tanya Ustaz biar tahu, jangan keliru, kembali sebentar saya lagi insya-Allah. Alhamdulillah sahabat-sahabat penonton sekalian, kembali kita bertemu dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu. Jangan keliru, sama-sama pada hari ini kita direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengambil satu ilmu yang cukup mahal. Ilmu apa lagi? Ilmu Al-Quran ilmu yang cukup mahal, sehingga kan Nabi pernah mendoakan kepada salah seorang sahabat Nabi itu dengan doa Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ta'wil itu adalah ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Jadi mudah-mudahan kita tergolong di dalam golongan orang yang mendapat kefahaman dalam agama. Dalam masa yang sama kita juga dapat rezeki untuk memahami Al-Quran yang kita baca saban hari insya-Allah. Jadi sidang betul sekalian, sahabat-sahabat juga Ustaz, kita nak teruskan lagi Ustaz sebab tadi ada soalan daripada sahabat Syahiralia kita yang bertanyakan soalan tadi. Soalan pertama insya-Allah selesai. Soalan kedua tu berkaitan dengan siapakah orang-orang yang beruntung yang Allah maksudkan di dalam ayat 38 Ustaz. Silakan. Okey, tuan-tuan dan tuan-tuan perhatikan di hujung ayat tersebut Allah kata wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang berjaya. Siapakah mereka orang yang berjaya tersebut dan mengapakah mereka dikatakan orang berjaya? Tadi masa sesi yang pertama tadi saya dah ceritakan serba sedikit berkenaan tentang apa yang di balik ayat ni. Kenapa Allah mendahulukan sebutan untuk didahulukan kaum kerabat dalam pemberian kita bagi apa yang telah pun kita miliki daripada rezeki Allah untuk membantu kaum kerabat, sedangkan daripada adat jahiliah satu ketika dahulu mereka kerap kali mendahulukan pemberian kepada orang lain kerana ada tujuan matlamatnya, iaitulah mereka bukan bertujuan untuk mendapatkan redha daripada Allah, tetapi mereka bertujuan untuk mendapatkan pujian-pujian manusia. Maka dalam ayat ini kalau kita lihat, sebelum daripada Allah menyebutkan wa ulaika humul muflihun, Allah menyatakan dzalika khairul lil ladina yuriduna wajha Allah. Siapa yang buat ikut perintah Allah, iaitulah memberikan hak kepada mereka yang berhak bermula daripada kalangan ahli keluarga. Walaupun apa yang mereka berikan tersebut mungkin tidak mendatangkan faedah seperti mana yang diharapkan oleh orang-orang sebelum daripada mereka, iaitulah puji-pujian, tetapi bila mana mereka melaksanakan tanggungjawab atas nama mentaati perintah Allah kerana inginkan balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga redha daripadanya, siapa yang buat begitu sudah tentulah mereka adalah orang-orang yang berjaya. Daripada sudut apa? Orang-orang yang berjaya mentaati Allah dan menyingkirkan daripada diri mereka perasaan yang tidak ikhlas, lagi menunjuk-nunjuk dalam melakukan kebaikan. Sebab kita tahu kejayaan yang akhir bagi hidup kita adalah saat kita dikurniakan pembalasannya di akhirat. Kita tak nak kita nampak berjaya di dunia. Dia ni pemurah lah, dia ni dermawan lah. Tapi rupa-rupanya bila sampai depan Allah, Allah kata kamu pembohong, kamu penipu. Kamu bukan dermawan yang sebenar, kamu bukan pemurah yang sebenar. Sebaliknya apa yang kamu lakukan hanyalah untuk mendapatkan pujian manusia. Maka kita akan dikira sebagai orang yang gagal. Sedangkan orang yang ikhlas, orang yang benar-benar jujur dengan Allah, sampaikan sedekah itu dinamakan sedekah daripada kalimah sidqun, iaitu jujurnya kita dengan Allah saat kita menghulurkan sesuatu, maka mereka itulah orang yang akan berjaya mendapatkan pembalasan yang sebenar daripada sisi Allah, daripada sudut kebaikannya yang disebutkan sebagai al-muflihun. Di dunia dia berjaya, di akhirat pun dia berjaya. Kita tak nak di dunia saja berjaya, orang nampak kita baik, tapi bila sampai dekat akhirat Allah bongkarkan segala isi hati kita, ketidakjujuran kita dalam melakukan amal soleh tadi, Allah gagallah kita, na'udzubillahi min dzalik. Maka jadikan kita orang yang berjaya, bersedekah, memberikan hak dengan memberikan hak seperti mana yang diperintahkan oleh Allah, tapi yang paling penting ikhlaskan diri kita dalam pemberian tersebut. Insya-Allah kita akan berjaya di dunia dan berjaya di akhirat, insya-Allah. Jadi nak berjaya tu kena ikhlas Ustaz. Betul. Sebab orang ikhlas ni pada kesudahannya itu juga tetap akan mendapat keertian itu gagal Ustaz. Jadi Ustaz, sebelum kita nak masuk ke ayat ke-39 Ustaz, saya ada satu soalan Ustaz berkaitan dengan ayat 38 ni. Berkaitan dengan kenapa Allah juga menyebutkan berkaitan dengan kita nak bagi hak ni kepada orang musafir. Kadang-kadang kita tengok sekarang ni orang musafir ni mesti dah berduit Ustaz. Kenapa boleh berikan juga hak kepada orang musafir Ustaz? Silakan.
Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang memberikan rezeki dan mengatur urusan rezeki. Apa yang diberikan kepada kita tu seperti mana yang kita nyatakan tadi, ada hak-hak bagi mereka yang berhak. Dalam ayat ni 3 kumpulan disebutkan oleh Allah. Pertamanya yang kita sebutkan sebagai wa fa'atidal qurba. Kaum kerabat kita kena dahulukan, sebab mereka lah orang yang terhampir dengan kita, yang berada di bawah tanggungjawab kita, yang perlu kita lunaskan tanggungjawab tersebut. Diikuti dengan yang keduanya wal miskin, orang miskin. Kalau kita kata hak kaum kerabat, apakah dia hak kaum kerabat? Disebutkan oleh para ulama ada 2. Satu, hak daripada sudut kita kata kita hubungan kekeluargaan tersebut. Bila mana kita bagi, kita dapat hubungan yang baik. Yang kedua, kita berempati. Maksudnya berempati ni macam mana? Sama-sama rasa senang, sama-sama rasa susah. Itu hak bagi kekerabatan yang 2. Manakala hak si miskin pula, apakah hak dia? Hak si miskin pula, kalau kata dia ada kekurangan, orang miskin ni orang yang kurang daripada kecukupan hidupnya di dunia ini, maka pasti kita yang Allah berikan kelebihan, jangan ingat kelebihan tu semata-mata untuk kita. Allah aturkan rezeki ni supaya kita pula melengkapkan kekurangan-kekurangan pada sudut yang dilihat kurang pada sahabat-sahabat kita yang miskin. Sebab pada sudut-sudut yang lain, contohnya orang miskin juga ada bahagian-bahagian yang mereka akan cukupkan juga hidup kita. Bayangkan kalau hidup kita ni semua orang kaya, siapa nak kerja untuk kita? Pakat semua dah ada duit kan? Minta tolong sikit, nak tolong buat benda ni, tak naklah aku ada duit, kau buat sendirilah, kata kan. Di sana adanya orang yang tidak cukupan wangnya, tetapi dia punya kelebihan pada masanya, dia punya kelebihan pada tenaganya, maka dia bantu kita pada urusan tersebut. Maka kita saling mencukupkan pada apa yang Allah berikan rezekinya pada kita. Manakala kelebihan bagi ataupun kita panggil hak bagi si musafir pula. Kenapa disebutkan juga golongan musafir? Sebab golongan musafir ni antara yang diperlukan oleh mereka iaitulah kesudian sesiapa untuk mempertamukan mereka. Orang musafir ni dia tak ada tempat penginapan, dia tak ada makan minum yang tersedia untuk diri dia. Maka antara yang diajarkan oleh Islam iaitulah memberikan hak kepada sang musafir ni. Seperti mana yang kita tahu, sekurang-kurang bagi mempertamukan seorang musafir itu berapa hari? 1 hari 1 malam, paling kurang. Dapat 3 hari itu yang terbaik. Selebih daripadanya kita tidak lagi dipertanggungjawabkan ke atasnya. Tapi sekurang-kurang bagi hak si musafir ini, kata para ulama, 1 hari 1 malam kita mestilah mempertamukan dia seadanya, supaya itu menunjukkan bukti kepada keimanan kita. Apa yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Dia memuliakan akan tetamu dia. Maka kita tahu orang-orang yang bermusafir ini, mereka tidak punya tempat tinggal yang sempurna, mereka tidak ada santapan yang sempurna, maka dengan mempertamukan mereka, itu memberikan hak kepada mereka seperti mana yang diperintahkan oleh Allah. Dan sudah tentulah di hujungnya, bila mana kita menunaikan tanggungjawab ini dengan penuh keikhlasan kepada Allah, insya-Allah kita akan beroleh kejayaan. Allahu Akbar. Sebab tu kita tengok budaya orang Arab, Ustaz. Bila mana dia perai tetamu, kadang-kadang lebih pada kaum kerabat sendiri tu. Masya-Allah. Jadi saudara sekalian, itulah dia 3 hak yang perlu kita penuhi terlebih dahulu daripada hak-hak yang bagi orang-orang yang lainnya, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak beralih dengan ayat 39, Ustaz. Kita nak raikan soalan daripada Puan Jura Azin Sufian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Surah Ar-Rum ayat 39. Soalan saya, ayat 39 berkaitan dengan riba. Apakah maksud riba yang sebenarnya, ciri-ciri riba dan akibat perbuatan tersebut pada diri, masyarakat dan negara amnya? Mohon pencerahan. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Okey, tambahan daripada riba yang pertama tadi, riba al-fadlu, adalah jenis yang kedua yang disebutkan sebagai riba nasi'ah tadi, iaitulah riba yang berlaku disebabkan oleh penangguhan pembayaran tertentu. Contohnya, saya pinjam daripada Ustaz Luqman ataupun Da'i Luqman sejumlah wang, katalah RM100. Da'i Luqman kata, okey, saya bagi pinjam RM100, tapi nanti bila nak bayar, jangan buat-buat lupa bayar RM120. Kenapa bayar RM120? Pasal awak dah pinjam daripada saya. Sepatutnya bila kata pinjam 100, bayar 100 balik kan. Tapi dipaksakan ke atas saya untuk membayar lebih daripada apa yang telah pun dipinjam tersebut. Maka lebihan daripada pembayaran tersebut, daripada pinjaman tadi, dengan sebab penangguhan pembayaran tersebut, dikenakan kepada saya tambahan RM20 lagi tadi, maka itu adalah daripada jenis yang kedua disebutkan sebagai riba nasi'ah. Itu dilarang oleh Islam untuk berlaku demikian. Apa kesannya kepada masyarakat kita?
Kalaulah riba ini dibiarkan berlaku, satu, dia akan menghilangkan keberkatan dalam harta urus niaga kita kerana ianya perkara yang diharamkan oleh Allah. Yang keduanya iaitulah ianya pasti akan meruntuhkan sistem ekonomi kita. Pasal apa? Sebab berlakunya ketidakadilan dalam pengagihan rezeki yang telah pun Allah berikan. Apa yang sepatutnya kita lakukan iaitulah berurus niagalah, bermuamalah dengan cara yang diizinkan oleh Allah. Itulah keadilan yang akan membawa kepada kesejahteraan masyarakat. Siapa pun tak suka dia dizalimi, maka bila mana adanya kezaliman pasti akan berlaku kebinasaan kepada masyarakat. Jauhilah riba dalam kehidupan kita, kembali kepada sistem muamalat Islam yang akan memberikan kesejahteraan, kebahagiaan kepada kita semua, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi itulah di antara implikasi bagi riba itu sendiri, yang memberikan banyak kesan yang buruk kepada kita, masyarakat dan juga negara. Insya-Allah. Jadi sedang betul sekalian kita akan buatkan berkaitan dengan surah Ar-Rum ayat 38 hingga ayat 45. Namun kita nak berhenti berjeda sebentar, terus kekal bersama kami. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru, kembali sebentar saya lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, sedap betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Sama-sama kita mengambil ilmu, mengambil pengetahuan di sebalik topik kita pada hari ini, surah Ar-Rum ayat 38 hingga ayat ke-45. Kepada sahabat-sahabat penonton sekalian, selain daripada kita mengambil ilmu daripada sudut Al-Quran ni, apa kata kita sama-sama pada pagi ini kita bersedekah. Sedekah cukup mudah dengan kita tekan butang kongsi, kita kongsi ilmu kita dapat pada pagi ini, rancangan Tanyalah Ustaz kepada seberapa ramai yang boleh. InsyaAllah, mudah-mudahan semua orang akan mendapat manfaat yang sama apa yang kita dapat pada pagi ini, insya-Allah. Jadi Ustaz, sudah betul sekalian, kita teruskan lagi dengan meraihkan soalan berikutnya tentang ayat 39 juga Ustaz, daripada Puan Masrifah Nur Jama'in. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah kebaikan dan hikmah pemberian zakat selain kita mengharapkan keridaan dan pahala yang berganda-ganda daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Dan apakah perbezaan pemberian dalam bentuk zakat dengan pemberian seperti sedekah? Mohon huraiannya daripada Ustaz. Terima kasih. #biar tahu, jangan keliru. Silakan Ustaz. Tuan-tuan juga puan-puan, saya nak memberikan ganjaran daripada sudut saya tak mampu. Sebab ini merupakan amal ibadah yang pasti ganjaran itu datang daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi kita melihat ganjaran kita berzakat ni tuan-tuan, kita boleh lihat menerusi firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubah ayat yang ke-103. Allah menyatakan, "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum." Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ambillah daripada mereka sebahagian daripada harta-harta mereka bagi tujuan sedekah. Yang dimasukkan dengan sedekah dalam ayat ini adalah zakat, di mana Allah sendiri telah pun menjelaskan tujuan zakat itu difardukan kepada kita ialah tutahhiruhum, kamu mensucikan harta mereka. Faedah zakat yang paling utama iaitulah kita tahu dalam bahagian harta yang kita peroleh ini, kita tak tahu mana bahagian yang benar-benar suci, mana bahagian yang mungkin bercampur baur di antara perkara-perkara yang halal dan juga haram, ataupun perkara yang kalaupun tak sampai kepada haram adanya syubhah di sana. So kita nak dapatkan harta yang betul-betul suci ini, antara jalannya itulah dengan mengeluarkan zakat. Daripada zakat yang dikeluarkan, mudah-mudahan harta kita itu disucikan daripada sekalian perkara-perkara yang haram lagi syubhat. Dan juga di sebalik daripada pemberian zakat ini, kata Allah, wa tuzakkihim. Kalimah zakat ini selain daripada ianya mensucikan, ianya mencambahkan. Itu sebabkan tuan-tuan perasan tak, bila mana kita keluarkan zakat, tak berkurang pun duit kita, tak dipanggil tak kata nampak sikit pun harta kita ni, sebab telah pun dijanjikan oleh Nabi SAW. Nabi kata apa dia? Mana qasat sadaqatum min mal, takkan berkurang sedikit pun harta kita daripada sedekah yang kita buat. Bahkan janji daripada Allah, bila mana kita bersedekah dalam bentuk zakat yang wajib ini, ianya akan mencambahkan lagi harta kita. Ibarat kita kata, kalau kita ada pepohon yang kalau kita pangkas dahan-dahan yang atas terhenti, dia bukan mematikan, sebaliknya ianya akan mencambahkan lagi pohon tersebut. Itu yang keduanya. Dan yang ketiganya, bayangkanlah kalau kita berikan zakat itu kepada mereka yang benar-benar memerlukan. Allah kata, wasalli alaihim, dan doakanlah bagi pemberi zakat tersebut. Doa daripada orang-orang yang benar-benar berhajat akan bantuan ini. Kita boleh bayangkan orang susah,
tiba-tiba datang kepada dia kesenangan dalam bentuk rezeki yang Allah berikan kepada dia, menerusi jalan zakat ni dia angkat tangan doakan, ya Allah, murahkanlah rezeki Dai Luqman, ya Allah, murahkanlah rezeki tuan-tuan penonton yang ada daripada penonton. Tanyalah ustaz ni yang telah mengeluarkan zakat contohnya kan, doa-doa orang yang begini yang hati mereka itu dekat dengan Allah, mudah-mudahan akan memberikan kebaikan kepada kita daripada doa tersebut. Tenang hati kita, tak bimbang pun duit kita habis, tapi habisnya ia pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya banyak lagi kelebihan-kelebihan yang dijanjikan oleh Allah selain daripada apa yang pastinya, apa yang kita berikan untuk Allah pasti akan dibalas berlipat kali ganda seperti mana yang telah pun dijanjikan oleh Allah. Mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan ia seumpama seseorang yang diberikan sebiji benih yang kemudiannya menumbuhkan 7 tangkai, setiap satu tangkai itu memiliki 100 biji benih pula, ibaratnya digandakan sampai 700 kali ganda. Satu sedekah sampai 700 kali ganda. Siapa tak nak tuan-tuan melabur RM1 tapi pulangan RM700. Ini kalau dalam dunia macam ni orang kata ni scammer ini kan. Tapi ini bukan scammer. Ini memang betul-betul janji daripada Allah. Siapa yang bersedekah, pahalanya itu dilipat gandakan berlipat kali ganda. Maka jangan takut untuk keluarkan zakat. InsyaAllah kebaikan yang menanti kita cukup banyak. Dan juga Ustaz, soalan yang berkaitan dengan apakah perbezaan antara zakat dan juga sedekah? Very good tuan-tuan. Ada orang tanya, Ustaz, apa beza antara saya keluarkan duit bayar zakat dengan saya bagi sedekah? Tak boleh ke saya kira sedekah ni sebagai zakat saya? Tuan-tuan, zakat ni dia ada syarat-syarat dan juga rukun-rukunnya. Kita tidak boleh memberikan sewenang-wenangnya. Ia mesti diberikan kepada penerima yang berhak, iaitulah 8 asnaf yang telah pun dinyatakan dalam surah At-Taubah ayat yang ke-60, innamas sadaqatu lil fuqara, sampailah habis tersebut. Yang keduanya, ianya hendaklah sampai kepada syarat cukupnya haul dan juga nisabnya. Haul ni apa dia? Kita kata tempoh masanya. Zakat itu difardukan setahun sekali bagi mereka yang memiliki harta-harta tertentu, ataupun kita kata perniagaan-perniagaan yang tertentu. Dan juga nisabnya apa dia? Sukatan ataupun ukuran-ukuran tertentu. Contohnya kalau kita ada simpan emas kan, bila mana ianya mencecah 80 gram dan juga ke atas, maka bersedialah kita untuk membayar zakat. Apa yang kurang daripadanya, daripada barang-barang perhiasan, maka tak diwajibkan bagi kita zakat padanya. Ini tuan-tuan kena tanya orang bidang zakat. Saya bukan bidangnya, tapi saya tahulah serba sedikit hukum-hukum yang berkaitan dengan diri kita ni. Tapi nak ceritanya, zakat ini adalah sesuatu yang kita keluarkan dengan syarat-syarat yang tertentu, seperti mana kita kata cukup haul dan juga nisabnya, dan diberikan kepada penerima-penerima yang berhak daripada kalangan asnaf yang 8. Manakala sedekah ini kita boleh lakukan pada bila-bila masa, pada sesiapa sahaja, hatta kalau kita katakan bukan daripada kalangan mereka yang asnaf pun. Contohnya, Ustaz, hari ni Ustaz nak sedekah kat saya tak? Contohnya kan. Siapa awak? Saya Dai Luqman lah. Contohnya kan. Ustaz sedekah lah saya hari ni kan. Belanja saya makan. Contohnya, belanja makan tu antara bahagian sedekah kan. Dai Luqman ni orangnya, orang kata have-have-nya ni kan. Tak perlulah contohnya kata bagi zakat kan. Tapi boleh tak bagi sedekah pada Dai Luqman? Boleh. Sedekah senyuman contohnya kan. So ia tidak dibataskan dengan asnaf-asnaf dan juga rukun-rukun dan juga syarat-syarat yang telah pun kita sebut sebentar tadi. Cuma antara dua tersebut mana yang lagi tinggi, sudah tentulah apa yang diwajibkan itu lebih tinggi pahalanya, iaitulah sempurnakan zakat kita terlebih dahulu. Orang kita kadang-kadang bab sedekah tu cepat je. Tapi tanya zakat dah bayar belum? Tak bayar lagi rupanya. Dahulukan yang fardu ataupun yang wajib, kemudian susuli dengan sunat untuk menambahkan lagi pahala kita, insya-Allah. Insya-Allah. Tambahan pula, orang kata apa, zakat ni termasuk di dalam rukun Islam. Betul. Sedangkan sedekah itu tidak termasuk dalam rukun Islam. Jadi utamakan yang fardu daripada yang sunat, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita yang beralih dengan ayat berikutnya pula Ustaz. Ayat yang ke-40, insya-Allah kita nak raikan soalan daripada Puan Saziatul Siddiq. Assalamualaikum Ustaz Daim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayat 40, Allah berfirman, Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali setelah kematian. Ini kerana mereka ini tidak mempercayai bahawa adanya kehidupan setelah kematian. Soalan saya, bagaimana kita sebagai Muslim untuk berdakwah kepada non-Muslim, menyatakan Allah akan menghidupkan kita kembali? Mohon perkongsian ilmu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ini salah satu benda yang berlaku sekarang ni. Atau ada pula yang tak mempercayai bahawa adanya kebangkitan setelah kematian. Ustaz, bagaimana? Silakan. Masya-Allah, ayat yang ke-40 yang kita bacakan ni tuan-tuan memberikan kita panduan
salah satu daripada bentuk dakwah yang boleh kita sampaikan kepada rakan-rakan kita yang tidak mempercayai akan kebangkitan semula, ataupun dalam bahasa mudahnya tak percaya adanya hari akhirat lah. Sebab hari akhirat ni salah satu daripada cirinya akan berlaku kebangkitan semula manusia untuk menerima pembalasannya, seperti mana yang kita imani daripada surah Al-Fatihah kita, Maliki Yaumiddin, dialah Tuhan yang memiliki ataupun raja kepada hari pembalasan satu hari nanti, itulah hari kiamat. Maka ayat yang ke-40 ini tuan-tuan, Allah telah pun menceritakan bahawasanya dialah yang telah pun menciptakan kita daripada seawal waktu kita semua diciptakan. Hari ini kalau kita tanyakan contohnya dari Luqman, tanyakan kepada tuan-tuan juga puan-puan sekalian, siapakah yang menciptakan kita kali yang pertama? Allah. Masing-masing tak kena jawapan yang lain. Kalau dia kata mak dia yang ciptakan dia, mak dia pun kata bukan mak yang ciptakan kau. Mak cuma melahirkan dengan izin Tuhan. Pasti ada Tuhan yang telah pun menciptakan kita. Sebab kalau mak kita yang ciptakan kita, mestilah dia nak hidung kita mancung kan. Mata kita tebal alis dia kan. Kulit Mata putih. kita cantik, kulit putih kan. Tapi mak kita kata dah yang keluar ini yang Tuhan jadikan. Maksudnya mak kita juga menyatakan bahawasanya penciptaan kita tu kali yang pertama inilah penciptaan daripada Tuhan yang Maha menciptakan kita. Adakah itu satu perkara yang susah bagi Allah? Tak susah. Seperti mana kita boleh keluar pada hari ini di dunia dengan penciptaan yang pertama, maka bagaimana kita tidak mampu untuk menerima Tuhan yang sama yang menciptakan kita kali yang pertama ini, dan kemudian bukan takat ciptakan kita, dia yang rezekikan kita dengan kehidupan di dunia ini selengkap-lengkapnya dengan pemberian-pemberiannya. Tidakkah dia jugalah yang akan berupaya untuk menciptakan kita kali kedua dengan penciptaan yang sebenarnya lagi mudah? Sebab kalau penciptaan pertama ni, kebiasaan normalnya kita terpaksa melalui proses yang hendak Allah tunjukkan kekuasaan dia, iaitulah paling kurang 9 bulan 10 hari kena berada dalam perut mak kita. Tapi kalau di akhirat nanti dengan tiupan sangkakala, seperti mana yang kita belajar dalam bab akidah kita, tiup sangkakala sekali, semua manusia akan terus dibangkitkan sekelip mata. Maksudnya penciptaan kali kedua sebenarnya lebih mudah daripada penciptaan pertama. Kita dah biasa baca daripada surah Yasin. Allah kata pada dia, qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Dialah Tuhan yang telah pun menghidupkannya kali yang pertama dulu. Bahkan dialah bagi segala penciptaan tersebut maha mengetahui segala-galanya. Tuhan yang akan bangkitkan kita daripada tulang belulang kita yang telah pun hancur luluh, tubuh badan kita yang telah pun berkecai. Dialah Tuhan sama yang telah pun menciptakan kita pada penciptaan yang pertama, yang tak ada siapa pun di kalangan manusia pada hari ini menafikannya. Tak ada. Oh, kok dah dia kata, saya ni yang ciptakan saya sendiri, menipu lah tu kan. Tapi kalau kita kata manusia hari ini semua iktiraf bahawasanya yang ciptakan kita semua ni adalah Tuhan yang telah pun menciptakan kita. Maka bagaimana kita mampu untuk menafikan Tuhan yang samalah yang akan membangkitkan kita untuk penciptaan kali kedua, yang disebutkan sebagai kehidupan yang long lasting, iaitulah kehidupan akhirat nanti selama-lamanya. Ayat ini menerangkan kepada kita prinsip tersebut untuk kita sampaikan dakwah kepada mereka-mereka yang masih lagi tak percaya kita ada kehidupan kali yang kedua, seperti mana yang telah dikhabarkan dalam ayat-ayat Al-Quran sekian banyak. Begitu juga dengan apa yang telah dikongsikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis baginda yang menceritakan akan adanya kehidupan. Hidup di dunia ni tuan-tuan bukan sekali, tapi kita akan hidup dua kali. Kehidupan yang pertama iaitulah hidup di dunia ini, hidup yang kedua hidup di dunia yang kedua yang Allah gantikan daripada kehancuran dunia yang pertama. Wallahu taala alam. Seperti mana handphone juga Ustaz, nak buat first tu memang payah, tapi lepas tu sekarang punya banyak model, berlambak model sekarang ni, katakan mudahnya. Begitu jugalah Allah SWT, tidak ada yang mustahil bagi Allah SWT. Kun fayakun, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita balik dengan soalan berikutnya pula Ustaz, daripada Puan Intan Zurina Abdul Razak. Ini ayat berkaitan dengan ayat ke-41 kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pada hemat saya, ayat 41 ini berkait dengan ayat 30 surah Al-Baqarah, di mana manusia telah dijangka dan semestinya akan merosakkan bumi atas kerakusan mengikut nafsu mereka. Soalan saya, mengapa masih ada manusia yang menongkat langit dan tidak serik walaupun Allah telah membalas hasil perbuatan mereka ketika di dunia lagi? Terima kasih Ustaz. Silakan Ustaz. Inilah sifat manusia yang telah pun sedia dimaklumi oleh Allah, dan begitu juga sebahagian makhluk yang lain, seperti mana yang dinyatakan oleh puan sebentar tadi kan. Dia kata cuba lihat pada ayat yang ke-30 surah Al-Baqarah, waktu Allah nak menciptakan manusia atas muka bumi ini, malaikat bertanya kepada Allah, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'. Adakah kamu nak menciptakan di muka bumi itu satu jenis makhluk yang mana perangai mereka itu melakukan kerosakan dan suka untuk menumpahkan darah? Siapa dia? Manusia lah tu.
Tapi Allah kata, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah yang maha tahu bahawasanya apa yang ciptakan itu ada hikmah yang tersendiri dan ada kebijaksanaan yang jauh mengatasi apa yang disangkakan oleh sebahagian makhluk yang lain terhadap keburukan yang mungkin terhasil daripada penciptaan manusia ni, tuan-tuan. Namun begitu, tetap Allah Subhanahu wa taala atas sifat rahmah, sifat rahmahnya, sifat rahmannya, sifat rahimnya ini, dia telah pun mendatangkan peringatan seawalnya. Walaupun dia tahu manusia ini ada potensi untuk berkelakuan jahat, dia tetap mengharapkan manusia ini untuk buat baik. Maka lantaran itulah Allah pesan pada kita, apa yang dilakukan daripada kejahatan-kejahatan itu akan menerbitkan kebinasaan yang bukan takat melibatkan diri kita. Kalau kita buat jahat, hanya diri kita yang rosak, tahan lagi. Tapi apa yang akan berlaku itu akan menyebabkan alam ini akan berlaku ketidakseimbangannya. Apa yang telah pun dilakukan daripada kemaksiatan, kejahatan, kerosakan itu akan melibatkan persekitaran yang besar. Lantaran itu dalam ayat ini Allah menyatakan zaharal fasadu fil barri wal bahr. Apa yang berlaku daripada kerosakan yang berlaku darat dan juga di lautan, ianya adalah akibat daripada tangan-tangan manusia. Kenapa begitu? Mungkin kita nak dengar jawapan dia lepas lagi mana ni kot. InsyaAllah Ustaz. Boleh Ustaz? Boleh lagi. Ada sikit masa lagi. So bagaimana disebutkan tentang kejadian yang berlaku ini, ianya adalah akibat daripada perbuatan jahat tangan-tangan manusia sendiri. Yang kita katakan, kalau kata kita pernah dengar sebelum lagi pening, antara akibat daripada kalau kita berbuat jahat, termasuklah jahat tu dengan manusia, jahat tu dengan orang, ataupun jahat tu dengan Tuhan, Allah berkuasa untuk menahan hujan daripada turun. Ini antara bentuk-bentuk kerosakan yang akan berlaku. Banyak lagi perkara-perkara yang kita dapat lihat disebutkan oleh para ulama, kesan daripada kerosakan kalau kita berbuat jahat Ustaz, tersebut. kita berehat dulu Ustaz. Tak dengar Ustaz. So, kita nak tahu apakah lagi bentuk kerosakan yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia ni. Namun kita berhenti berehat seketika. Kembali sebentar lagi tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru, insya-Allah. Alhamdulillah, saudara sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sama-sama kita mengambil ilmu dan juga manfaat daripada perbincangan kita pada pagi ini menerusi surah Ar-Rum ayat 38 hingga ke ayat 45. Jadi kepada sahabat-sahabat, saudara serumpun yang sedang menyaksikan menerusi live Facebook kita, apa kata sama-sama kita tekan butang like dan juga seterusnya kita berkongsi, tekan butang kongsi agar ilmu kita dapat pada pagi ini tak sampai di sini saja, tapi kita dapat sebarluaskan kepada seberapa ramai yang boleh, insya-Allah. Jadi kita teruskan lagi Ustaz, dengan kita tadi kita terima soalan daripada Puan Intan kita, tak habis lagi jawapan pada Ustaz. Jadi Ustaz nak tahu lagi Ustaz, di antara bentuk-bentuk kerosakan disebabkan oleh tangan-tangan manusia dan juga kenapa Allah SWT kaitkan bila mana melakukan keburukan pastinya akan berakhir dengan azab dan juga daripada dan juga siksaan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, silakan. Inilah yang saya sebutkan tadi, bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala walaupun dia mengetahui akan sifat dan juga perangai manusia seperti mana yang telah diceritakan dalam ayat yang ke-30 surah Al-Baqarah, manusia ni jenis yang suka untuk melakukan kerosakan, suka untuk menumpahkan darah, tapi Allah masih lagi berharap manusia-manusia yang ada ini masih lagi berfikiran untuk menjadi insan-insan yang terbaik, khalifah Allah di atas muka bumi ini untuk melaksanakan tanggungjawab mereka terhadap Allah dan juga terhadap sekalian makhluk ini. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tentukan daripada setiap perbuatan jahat manusia itu ada amaran yang telah pun datang kepada kita. Setiap daripada pelakuan ini pasti akan berakhir dengan kebinasaan ataupun kecelakaan yang akan berlaku. Maka lantaran itu dalam ayat yang ke-41 ini Allah menyebutkan apa yang berlaku daripada kerosakan-kerosakan yang sama ada kita dapat lihat dengan mata kepala kita ataupun yang tidak kita ketahui, ianya adalah berakibatkan daripada kejahatan yang dibuat oleh tangan-tangan kita, itulah pelakuan-pelakuan manusia itu sendiri. Apa yang kita buat daripada kejahatan-kejahatan, tak kiralah sama ada kita kata kita buat jahat pada Allah. Orang kata buat jahat pada Allah pun boleh memberikan kesan kepada bumi. Tidakkah kita baca daripada surah Maryam? Allah menyatakan ketika mana manusia itu melakukan syirik kepada Allah sebenarnya dalam keadaan sedar ataupun tidak, Allah menyebutkan takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ard wa takhirrul jibalu hadda. Kata Allah, bila mana manusia menyebutkan kalimah syirik kepada Allah, bumi, gunung, ganang, sekalian yang ada di muka bumi ini, langit, ketika mana mendengarkan kesyirikan yang dibuat oleh manusia,
marahnya mereka kepada manusia atas syirik yang diperbuat tersebut. Allah menyatakan langit itu hampir terbelah, bumi itu hampir pecah, yang dikatakan gunung gadang itu hampir runtuh disebabkan oleh perkataan syirik manusia. Maka jangan berbuat syirik kepada Allah. Begitu juga dengan kezaliman-kezaliman yang lain. Sebab makhluk-makhluk Allah yang lain adalah daripada kalangan makhluk-makhluk yang taat, orang-orang yang baik, istilah kita lah. Kalau kita ni orang-orang yang baik, contohnya kita tengok perlakuan yang buruk di depan kita, adakah kita akan merasa senang? Tak. Macam tu dah juga makhluk-makhluk Allah yang lain. Maka daripada perlakuan jahat manusia di atas muka bumi ini, ianya akan membawa kepada kebinasaan, kerosakan. Tujuannya sebagai apa? Kata Allah, liyudhiqahum ba'dallazi amilu, supaya manusia itu dapat rasa, dapat sedar, oh rupanya saya buat benda ni Allah tak suka, makhluk tak suka, yang lain-lain tak suka, berbanding kalau saya buat baik. Contohnya kalau kita pernah dengar hadis berkenaan tentang orang-orang alim ini, sampaikan ikan dalam laut pun mendoakan dia. Masya Allah, nak kata kebaikan yang dibuat oleh manusia itu akan didoakan dengan kebaikan, tetapi keburukan yang kita buat akan menatijahkan kebinasaan, kecelakaan ke atas diri kita sendiri akibat daripada perbuatan tangan kita. Mudah-mudahan daripada peringatan yang sebegini yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah bentuk kerosakan-kerosakan yang Allah tampilkan sedikit daripadanya, sedangkan Allah boleh sahaja menjadikan kita seperti mana umat-umat yang terdahulu, buat jahat terus hancur. Tapi istimewanya umat Nabi Muhammad, Allah berikan peluang untuk kita rasakan sebahagian kecil sahaja daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebutkan di hujung ayat 41, la'allahum yarji'un. Datang musibah pada kita, cepat kita insaf, ya Allah, aku dah buat silap kepada Allah, aku dah buat silap kepada makhluk-makhluk Allah, aku bertaubat ya Allah, jangan kau seksa kami, jangan kau azab kami dengan seksaan-seksaan yang tak mampu untuk kita tanggung. Maka dengan taubat itulah yang mudah-mudahan mengembalikan balik kesejahteraan kita yang hilang. Antaranya kalau kita buat maksiat disebutkan oleh para ulama, akan tertahan air daripada langit. Maksudnya hujan boleh tak turun sebab kita buat maksiat pada Allah. Akan kurangnya rezeki-rezeki yang Allah berikan kepada kita. Saya ni kerja banyak, gaji nampak macam banyak, tapi kenapa nampak macam tak cukup je? Tolong perhati balik. Mungkin ada salah silap kita dengan Allah. Banyakkan istighfar. Dan banyak lagi perkara-perkara yang Allah boleh datangkan kepada kita. Setiap satunya menjadi pelajaran yang berguna pada kita. Jangan pernah terfikir untuk berbuat jahat sama ada kepada Allah ataupun makhluk-makhluknya. Allah pasti memberikan pembalasan dalam bentuk-bentuk yang kita katakan bencana-bencana ini. Tujuannya untuk memberikan kesedaran kepada mereka yang silap, dan bagi mereka yang sentiasa berkelakuan baik, mudah-mudahan itu merupakan satu ujian dunia untuk mereka bersabar dan tetap beroleh pahala daripada kesabaran mereka bagi ujian-ujian tersebut. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah. Jadi sebenarnya dalam keadaan kita tak sedar, kadang-kadang mungkin boleh jadi bala bencana yang kita hadapi, banjir, dan sebagainya itu mungkin disebabkan oleh juga kerosakan juga kesalahan daripada juga peringatan daripada Allah Taala untuk kita kembali kepada Allah SWT, insya-Allah. Jadi Ustaz, itu untuk ayat 41. Kita dah boleh beralih ke ayat berikutnya, insya-Allah. Untuk ayat ke-42 kita nak raikan soalan daripada Puan Nur Dahlia Biru. Assalamualaikum Ustaz dan Na'i serta semua kru Tanyalah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ayat 42, adakah hikmah dari pengembaraan untuk mencari hikmah kejadian alam dan melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimanakah kesudahan orang-orang musyrik yang terdahulu, seperti mana kisah yang tercatat di dalam Al-Quran untuk iktibar kita bersama? Apakah yang dimaksudkan pada ayat 43? Maka hadapkanlah dirimu kepada agama yang betul, yang Islam, sebelum Allah mendatangkan hari yang tidak dapat ditolak. Mengapa dikatakan pada hari itu mereka berpecah? Dan apakah maksud mereka berpecah pada penghujung ayat ini? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu, jangan keliru. Ada dua ayat di sini. Panjang kat tu, Jadi kita ambil satu-satu Ustaz, insya-Allah. Ayat 42 dulu Ustaz Isa. Okey, kalau kita lihat dalam ayat 42 ini adalah merupakan lanjutan daripada bicara ayat 41. Bila mana Allah telah pun menerangkan setiap daripada perlakuan buruk kita itu pasti akan membawa kepada kebinasaan dan juga kecelakaan. Dan sebenarnya apa yang telah pun Allah tunjukkan daripada sejarah kehidupan manusia-manusia yang sebelum daripada kita ni, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya cukup banyak pelajaran daripada kebinasaan yang Allah datangkan akibat daripada kemaksiatan mereka kepada Allah. Contohnya kalau kita pergi ke bumi Mesir hari ini kan, di sana kita dapat lihat bagaimana jasad Firaun yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan bagaimana keringnya bumi Mesir yang satu ketika dahulu. Sebenarnya bumi Mesir ni asal-asalnya dia bukan hanya memiliki satu sungai.
Hari ini yang kedapatan di bumi Mesir hanyalah satu sungai yang dikenali sebagai sungai Nil. Sedangkan satu ketika dahulu bumi Mesir ini dipenuhi dengan sungai-sungai yang banyak hasil daripada kurniaan Allah, tetapi malangnya kaum tersebut, itulah Firaun dan juga pengikut-pengikutnya, mereka telah pun menderhaka kepada Allah sehingga akhirnya menjadi sedikit bilangan air yang berada di kawasan tersebut. Bumi-bumi yang lain, bumi yang pernah didiami oleh, antaranya kalau kita pergi ke bumi Jordan, ada satu tempat yang dikenali sebagai Laut Mati. Bumi yang pernah didiami oleh kaum Sodom akibat daripada perbuatan mereka menderhaka kepada Allah, melakukan perbuatan yang sangat-sangat dibenci oleh Allah, iaitulah perhubungan sejenis antara lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan. Lalu mereka itu diterbalikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suruh kita berjalan, tengok, ambil pelajaran, bukan seronok-seronok, tidak, tetapi kita pergi berjalan serata dunia, kita ambil pelajaran bagaimana orang-orang yang buruk-buruk akhlak mereka sebelum daripada kita, hatta dalam zaman kita sekalipun, pasti akan berakhir kehidupan mereka dalam keadaan yang tidak membahagiakan, sebaliknya kehancuran dan juga kebinasaan. Tetapi bagi orang-orang yang hidup dengan kebaikan, contohnya kalau kita pergi ke Tanah Suci Mekah, kita pergi ke bumi Madinah, ke bumi tempat-tempat orang-orang beribadah contohnya, kita dapat merasakan di sana pembalasan dunia lagi Allah berikan, ketenangan yang Allah campakkan dalam hati kita, kebahagiaan dan juga ketenteraman. Di sana kalau kita nak cari orang-orang buat jahat susah kan, walaupun kita kata semua tempat tu tetap ada syaitannya, tetapi kita kata dalam kehidupan masyarakat yang terbiasa dengan kehidupan yang amal saleh, sudah tentulah Allah akan makmurkan tempat tersebut. Allah akan berikan kebaikan daripada masa ke semasa, seperti mana yang telah dijanjikan oleh Allah. Kalau kata dalam ayat 41 di sini, Allah menjanjikan kebinasaan bagi orang-orang yang berbuat jahat, manakala orang yang berbuat baik Allah sebutkan dalam ayat 96 suratul Araf, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalaulah penduduk satu-satu tempat itu, kata Allah, mereka itu beriman lagi bertakwa kepada Allah, kami akan bukakan pintu keberkatan daripada langit dan juga muka bumi. Tak nakkah kita hidup dalam kehidupan yang sangat-sangat baik, dilimpahi dengan rezeki-rezeki yang tak putus daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Sudah tentulah jalan kebaikan itulah yang perlu kita pilih. Jangan pilih jalan kemaksiatan, sebab jalan kebaikan itulah yang akan membuka 1001 jalan kebahagiaan, manakala jalan kemaksiatan itulah yang akan Allah berikan kebinasaan. Daripada contoh mana? Daripada contoh bila mana kita berpusing mengelilingi dunia ini, melihat tanda-tanda kekuasaan Allah di sebalik kehancuran dan juga kebinasaan yang Allah berikan. Di sana ada bumi-bumi yang Allah berkati lagi rahmati kehidupan mereka, dan di situlah kita perlu ambil pelajaran. Jangan duduk kat rumah saja tak nampak apa, tapi berjalan. Tapi berjalan bukan sekadar kita kata jalan kosong-kosong, buang duit, buang masa, tak. Jalan untuk mengambil pelajaran. Itulah hikmah di sebalik daripada perintah qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qabl kana aktharuhum musyrikin. Apa yang Allah tampilkan daripada kebinasaan tidak lain tidak bukan adalah sebab kerana mereka mensyirikkan akan Allah. Perbuatan yang saya sebutkan, apa yang disebutkan oleh Allah dalam surah Maryam, sampaikan langit hampir terbelah, bumi pun hampir hancur, gunung ganam pun hampir kita kata bertukar menjadi debu, disebabkan oleh keadaan manusia yang mensyirikkan akan Allah. Jangan syirikkan akan Allah, sebab kesannya ke atas alam, sedar tak sedar, itu janji Allah pasti. Wal-a'yadu billah. InsyaAllah. Jadi itu untuk ayat 42 Ustaz. Kita ada soalan yang untuk ayat 43, tapi 42. Saya nak minta tanya soalan untuk soalan 42 Ustaz. Sebab kan kalau kita lihat daripada ayat ni, Allah SWT suruh kita kembara dan tengok tempat-tempat yang di mana berlakunya kehancuran daripada penduduk terdahulu. Tapi dalam adab kita bermusafir ni juga dilarang juga, dihalang untuk kita menghampiri tempat-tempat yang pernah dibinasakan oleh Allah. Ustaz, bagaimana Ustaz kita nak ni Ustaz? Kita diminta untuk pergi ke tempat tersebut dalam bentuk kita kata bila sampai ke tempat-tempat yang dilaknat ataupun dihancurkan oleh Allah, tidaklah kita sampai dilarang untuk memasukinya, tapi antara sunnahnya menyegerakan perjalanan kita, cepatkan langkahan kita, dan yang kedua jangan menzahirkan perasaan bergembira, sebaliknya kita tampilkan perasaan bersedih dan memohon keampunan daripada Allah serta memohon perlindungan daripada Allah agar jangan kita dibinasakan seperti mana dibinasakan umat yang sebelum daripada kita. Itu antara adab dia. Jangan pula pergi sana kita enjoy kat tempat ni, itu tempat yang dilaknat oleh Allah. Jangan, na'udzubillah. Masya-Allah. Jadi lepas ni kalau pergi ke tempat-tempat begitu, jangan duk sibuk nak shopping. Cepat-cepat kita keluar dari tempat tersebut, insya-Allah. Jadi Ustaz, untuk yang soalan untuk ayat 43 kita nak hold terlebih dahulu sebab kita nak labuhkan tirai terlebih dahulu TV3. Nak tahu sambungannya? Nantikan di TV9 sebentar saya lagi. Tanya Ustaz biar tahu, jangan keliru. Kembali sebentar saya lagi, insya-Allah.
Alhamdulillah saudara sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu. Jangan keliru menerusi TV9 dekat di hati. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan tautan kita pada pagi ini disambungkan lagi satu rahim kita seterusnya mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan asbab kita berada di dalam majlis ilmu menerusi rancangan Tanya Ustaz pada pagi ini, insya-Allah. Masih lagi kita mencangkap topik berkaitan dengan surah Ar-Rum ayat 38 hingga ayat 45 pada pagi ini. Jadi jom Ustaz, sedang betul sekalian, kita nak teruskan lagi dengan meraihkan soalan yang sama daripada Puan Nur Dahlia Biru kita tadi untuk ayat yang ke-43, iaitu sekali lagi saya ulang soalan tersebut. Apakah yang dimaksudkan pada ayat 43? Maka hadapkanlah dirimu kepada agama yang betul, yakni Islam, sebelum Allah mendatangkan hari yang tidak dapat ditolak. Mengapa dikatakan pada hari itu mereka berpecah, dan apakah maksud mereka berpecah pada penghujung ayat ini? Mohon pencerahan Ustaz. Silakan. Tadi kita telah pun berbicara bagaimana kehidupan orang-orang yang berbuat maksiat, yang tidak memilih jalan taat, pasti akan berakhir dengan kebinasaan, dan kita telah pun diminta oleh Allah untuk berjalan bagi menyaksikan kebenaran janji Allah Subhanahu Wa Taala tersebut di dunia ini. Maka dalam kesempatan kita hidup di dunia ini, setelah kita telah pun melihat bukti-bukti yang telah pun dibentangkan kepada kita bahawasanya jalan hidup yang patut kita pilih hanyalah satu. Apa dia? Jalan hidup taat. Apakah itu jalan hidup taat? Tak lain tak bukanlah jalan hidup Islam. Iaitulah berbuat apa yang Allah perintahkan kepada kita dan tinggal sekalian larangan-larangan yang telah pun ditetapkan ke atas diri kita. Maka ayat 43 ni bila mana Allah sebutkan kata kepada kita, hadapkanlah dirimu wahai Muhammad ke arah agama yang betul, iaitulah agama Islam. Maksud hadapkanlah diri kita kepada agama betul, iaitulah bawalah hidup kita ini untuk menuruti cara hidup Islam yang memberikan jaminan kesejahteraan juga keselamatan bagi diri kita. Dah tahu kata kalau kita tak pilih jalan Islam itu akan membawa kepada kebinasaan dan juga kehancuran, takkanlah kita nak pilih jalan yang lain daripada jalan hidup Islam. Sedangkan kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya pada juzuk yang ketiga dalam surah Ali Imran, Allah menyatakan wa may yabtaghi ghairal islam dinan falan yuqbala minhu. Siapa yang memilih jalan hidup lain daripada jalan hidup Islam, maka ianya takkan diterima oleh Allah. Bila mana Allah tak terima, mestilah kita akan mendapat balasan yang buruk. Lantaran itulah bila mana dalam kesempatan hidup kita di dunia ini, kita mesti sentiasa kena fikir, macam mana saya nak hampirkan lagi hidup saya kepada jalan yang akan membawa kita kepada keselamatan, iaitu jalan hidup Islam dalam semua ruang hidup kehidupan kita ni. Tak kiralah dalam hidup kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang lelaki, sebagai seorang guru, kalau kita seorang guru, kalau kita businessman, macam mana kita nak bawa perniagaan kita menurut jalan Islam yang telah pun Allah izinkan kepada kita untuk berjual beli, yang Allah larang jangan menipu, jangan melakukan riba contohnya. Setiap satu inilah yang perlu kita usahakan supaya kita bawa kehidupan kita kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan jaminan kepada kita. Kalau kita dah bawa hidup kita kepada jalan Islam ni, insya-Allah tidak ada pengakhiran melainkan pengakhiran yang baik, iaitulah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu sajalah kesempatan yang kita ada. Kalau kita hanya nak memilih jalan hidup Islam ni setelah daripada kehancuran dunia yang Allah sebutkan, perkara ni mesti dibuat sebelum daripada tibanya satu hari yang pada satu hari nanti tidak akan lagi dapat ditolak apa yang telah pun Allah putuskan pada hari tersebut. Yang dikatakan tidak dapat ditolak iaitulah kiamat yang pasti akan tiba, dan kiamat itu bukan takat pengakhiran bagi dunia, itulah permulaan bagi kehidupan yang sebenar, yang mana di sana akan ada pembalasan bagi apa yang telah pun kita pilih dan perbuat di dunia ini. Dan situlah kita kata manusia pasti akan terpecah menjadi dua. Yang dikatakan berpecah tu apa dia? Siapa yang baik akan dapat balasan baik, iaitulah syurga Allah. Siapa yang tak baik, yang tetap juga pilih tak nak, aku tak nak ikutlah cara hidup Islam, aku nak hidup cara hidup yang lain, yang mengikut kepada hawa nafsu, mengikut kepada kesukaan saya, maka apa yang telah pun diberikan amarannya semenjak daripada ayat yang ke-41 tadi, dan apa yang telah pun dipersaksikan dalam hidup kita di dunia akan pembalasannya, tapi kita tak ambil pelajaran yang kata bertongkat langit tadi tu kan, degil dia kan, tak percaya juga apa yang Allah janjikan, siaplah dia untuk jadi kumpulan yang kedua, pecahan daripada kumpulan yang pertama. Kalau kumpulan yang pertama, mereka akan menuju ke syurga Allah atas ketaatan mereka, atas penyerahan diri mereka kepada Allah untuk mengikuti cara hidup Islam. Tapi yang kedua tak nak ikut cara hidup Islam, maka dia kena bersedia untuk menempuh kehidupan yang perit lagi menyeksakan dalam neraka Allah wal-iyadu billah. Itu cerita ayat yang ke-43 yang kita bicarakan sekarang ini. Jadi kesimpulannya tu, kat dunia ni kita boleh berpecah ataupun berbeza daripada sudut fikrah
dan juga kita punya sudut pemahaman kita. Tapi di akhirat kelak dua saja Ustaz, pecahannya. Sama ada kita jadi orang beruntung ataupun orang yang rugi. Jadi mudah-mudahan kita tergolonglah di dalam golongan orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita beralih dengan soalan berikutnya pula Ustaz, daripada Mas Niza. Assalamualaikum Ustaz Daim. Assalamualaikum warahmatullahi. Surah Ar-Rum ayat 43. Ustaz, adakah ayat ini satu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia jangan melakukan kerosakan dan kemungkaran, segera kembali kepada ajaran Islam? Mohon pencerahan, terima kasih. #biar tahu yang keliru. Silakan Ustaz. Ayat 43 ini sememangnya jelas kepada kita bahawasanya inilah perintah daripada Allah supaya kita memilih kehidupan yang disebutkan sebagai kehidupan seorang Muslim yang sebenar. Apakah itu kehidupan sebagai seorang Muslim? Orang Islam itulah orang yang berserah diri kepada Allah, mengikuti segala titah perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Apa yang Allah tetapkan bagi diri kita untuk kita perbuat, begitu juga dengan apa yang diingatkan oleh baginda Nabi SAW kepada kita, itulah yang kita taat, ikut, serah diri sungguh-sungguh. Tak ada kita kata bangkang-bangkang ataupun tak setuju. Itu namanya orang Islam. Kalimah Islam itu sendiri adalah merupakan kalimah penyerahan. Penyerahan apa? Penyerahan diri kita. Ya Allah, aku ni makhluk yang kau ciptakan. Maka apalah diri kita untuk nak menentukan cara hidup kita, melainkan ianya mestilah ditentukan melalui cara yang telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita pilih jalan yang lain, jalan kemaksiatan, jalan kemungkaran, bermaksud kita tak berserah diri. Maksudnya itu menyombong diri. Orang menyombong diri ni apa dia? Allah tetapkan sesuatu bagi diri dia. Dia kata aku ada pilihan yang lebih baik ya Tuhanku. Sedangkan Allah yang ciptakan dia pasti lebih mengetahui apa yang baik untuk diri dia, apa yang buruk untuk diri dia. Tapi orang yang jenis sombong ni dia tak kira. Dia kata aku lagi pandai ya Allah, engkau tetapkan sebegitu, aku nak buat yang lain daripadanya. Maka itulah jalan kemungkaran yang tak sepatutnya kita buat. Sebab apa? Sebab itulah jalan yang pernah dilalui oleh satu makhluk yang terlaknat sampai ke hari ini. Siapa dia? Iblis laknatullahi ta'ala alaih. Allah suruh dia sujud. Allah tahu itu kebaikan untuk diri dia. Sujud kepada apa? Sujud kepada Adam, makhluknya. Tapi Iblis dengan sombongnya kata aku lebih baik, aku nak buat benda lain. Maka pada ketika itulah pembalasan yang Allah berikan kepada Iblis akibat daripada kesombongannya, ditetapkan daripada seawal kejadian tersebut neraka penghujungnya. Kita tak nak ikut jalan Iblis, sebaliknya kita nak jadi hamba yang berserah diri seperti mana malaikat yang taat kepada Allah waktu diperintahkan untuk sujud kepada Adam, malaikat pakat turut belaka. Maka mereka adalah merupakan makhluk pilihan ataupun makhluk yang dimuliakan oleh Allah dengan kebaikan hidup di syurga satu hari nanti. Dan kita adalah merupakan manusia yang mudah-mudahan dengan ciri malaikat yang kita turuti, iaitu taat kepada Allah. Jangan pernah bangkang, jangan pernah komplain. Sebaliknya terimalah segala ketetapan Allah, pasti kita akan beroleh kehidupan yang membahagiakan kita satu hari nanti biidznillah taala. InsyaAllah. Jadi kehidupan manusia ini sudah pun ada manualnya. Al-Quran, hadis dan juga ijma' para ulama. Jadi kita ikut itu, insyaAllah kita akan selamat sampai bila-bila insyaAllah. Jadi Ustaz, kita beralih dengan soalan berikutnya pula Ustaz, daripada Sirna ayat tentang ayat 44. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Maka merekalah orang-orang yang membuat persiapan untuk kesenangan diri mereka masing-masing. Surah Ar-Rum ayat 44. Soalannya, apakah persiapan dan amal yang dapat menyelamatkan dirinya dari neraka dan mendapat kemenangan dengan syurga? Mohon penjelasan. Terima kasih. Sama-sama. Silakan Ustaz. Masya-Allah, bagus soalan saudari Sina. Tapi Ustaz, untuk jawapan Ustaz, kita nak simpan dulu. Sebab kita nak berhenti berehat sebentar. Sahabat-sahabat penonton sekalian, teruskan bersama kami. Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru, kembali sebentar. Saya lagi insya-Allah. Alhamdulillah, saudara sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru, sama-sama kita membincangkan topik berkaitan dengan surah Ar-Rum ayat 38 hingga ayat ke-45 pada pagi ini. Jadi saudara sekalian, sudah banyak sebenarnya intipati ilmu kita dapat pada pagi ini. Mudah-mudahan kita dapatlah ambil sebagai pengajaran untuk kita, pedoman kehidupan kita, untuk kita hindari apa yang tak sepatutnya, kita lakukan apa yang sepatutnya, insya-Allah. Jadi kita sudah pun berada dalam segmen terakhir pada pagi ini Ustaz. Kita tadi sebelum berhenti berehat, kita terima soalan daripada puan Sirna kita. Tapi sebelum kita nak ambil jawab soalan tersebut, boleh tak Ustaz berikan kami tentang tadabbur terlebih dahulu ayat 44 dan juga 45 daripada surah Ar-Rum ni Ustaz? Silakan. Tuan-tuan juga puan-puan dan rahmati Allah, tadi kita dah sembang panjang lebar berkenaan tentang apakah balasan bagi setiap perlakuan buruk yang dipilih oleh manusia untuk mereka tempuhi kehidupan dengannya.
Dan masing-masing saya kira sudah ada pertimbangan apakah jalan yang sepatutnya ditempuhi bagi kehidupan kita, nak pilih hidup sebagai orang yang bermaksiat kepada Allah ataupun nak memilih jalan kehidupan orang yang taat pada Allah. Setiap satu tu kita tahu akan menerima pembalasan kemudian hari nanti, terutamanya bila kita tiba di akhirat kelak. Itu satu perkara yang sedia dimaklumi oleh kita semua kan. Maka dalam ayat 44 ni Allah menyatakan setelah dibentangkan sebegitu jelas pertimbangan-pertimbangan yang sepatutnya ia sudah cukup untuk membantu manusia membuat pertimbangan yang betul, jalan hidup manakah yang perlu dipilih, maka kalaupun sesiapa yang memilih untuk tetap hidup dalam kekufuran kepada Allah, menutup diri dia daripada petunjuk yang telah pun Allah berikan menerusi Al-Quran dan juga panduan bimbingan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi kehidupan yang sejahtera ini, Allah kata barang siapa yang memilih kekufuran maka ke atasnya lah pembalasan kekufuran yang dia akan terima satu masa nanti. Dia tak boleh salahkan sesiapa. Bila sampai ke akhirat nanti, bila mana dia berhadapan dengan neraka, dia tak boleh salahkan. Da'i Luqman tak pernah cakap pun pada saya. Da'i Luqman kata kami tiap-tiap hari bersiaran di Tajalah Ustaz cerita bagikan peringatan. Ustaz dah cakap, mak ayah kita pun dah peringat. Kiranya semua orang dah bagi tahu pada kita, jangan pilih jalan bermaksiat kepada Allah. Tak ada satu contoh pun daripada manusia yang bermaksiat kepada Allah di dunia ini mengakhiri kehidupannya dengan pengakhiran yang baik. Sebutkanlah siapa dia. Fir'aun ke, Haman ke, Qarun ke, kaum Ad ke, kaum Samud. Semuanya berakhir dengan kebinasaan di dunia apatah lagi di akhirat. Maka kita sepatutnya memikirkan perkara tersebut. Manakala mereka yang memilih jalan kebaikan, jangan pernah rasa Allah rugilah, orang lain berseronok, bergembira untuk hidup di dunia ini, orang kata apa nama, hore-hore selalu kan, bergembira, berseronok. Jangan pernah kita merasa rugi daripada menghabiskan masa kita untuk mengisinya dengan amal ibadah, amal-amal saleh. Sebab kata Allah, apa yang kita buat di dunia ini tidak lain tidak bukan sebenarnya adalah persiapan bagi kita untuk kita kembali kepada Allah, menjawab setiap satu soalan daripada Dia, supaya dengan jawapan yang kita sediakan dalam bentuk amal-amal yang saleh ini, itulah yang akan menjadi saksi bagi kita satu hari nanti. Da'i Luqman, insya-Allah, ya Allah, hamba Allah Ta'ala ini telah pun membaca akan aku, itu syafaat Al-Quran. Salat pula datang kepada kita satu masa nanti, ya Allah, ini hamba-Mu yang setiap waktu menjaga salat. Itulah merupakan persiapan kita. Sebab untuk akhirat ni tidak ada lain persiapan yang boleh kita sediakan. Allah dah sebutkan kepada kita kan dalam ayat yang ke-88 89 surah Asy-Syu'ara, yauma la yanfa'u malu wala banun. Akan tiba kepada satu hari kepada kita nanti, hari yang tidak akan lagi mampu untuk memberikan manfaat kepada kita daripada harta maupun anak pinak, melainkan illa man atallah biqalbin salim, melainkan sesiapa yang hadir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang sejahtera. Hati yang sejahtera, hati yang bagaimana? Hati yang dipenuhi dengan keimanan, hati yang dipenuhi dengan amal-amal saleh. Semua benda yang Tuhan berikan kepada kita, tanggungjawabnya adalah perkara yang telah pun kita bereskan. Orang kata kalau kerja dah siap, senang hati tak? Senang hatilah, relax lah kan. Itu yang kita nak bawa jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana kita telah pun melunaskan apa yang telah pun dipertanggungjawabkan kepada kita dalam ayat yang terakhir, ayat 45 ni, Allah kata Allah akan balas apa yang kita buat. Orang yang melakukan amal saleh tersebut, Allah akan berikan kepada kita pembalasan daripada kurnianya yang sangat-sangat luas. Antaranya syurga Allah min fadlih ini datang daripada kurnia Allah yang sangat-sangat luas. Apa lagi kalau bukan syurganya? Inilah yang kita harapkan. Tak apa kita penat seketika bangun pada ketika mana azan itu dilaungkan untuk tunaikan salat kita kan? Tak apa. Tak ada masalah pun habis takat 5 minit untuk solat. Apa yang Allah nak balas kita kehidupan yang selama-lamanya dalam syurga. Siapa tak nak buat kerja 5 minit sembahyang contohnya, dapat pahala selama-lamanya. Orang kata kerja sekejap tapi dia punya gaji seumur hidup. Masya Allah. Apatah lagi kalau melibatkan yang lain-lainnya, contohnya harta kita, jiwa raga kita, apa yang kita berikan untuk Allah atas nama amal saleh, insya-Allah Allah janji ianya pasti akan dibalas seperti mana janji daripada Allah. Hatta sekecil darah sekalipun kita pasti melihat pembalasannya. Faman ya'mal mithqal dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqal dzarratin syarran yarah. Jangan fikir nak buat jahat, fikirlah buat baik selalu, insya-Allah. Insya-Allah. Itu jawapan daripada Ustaz tentang tadabbur dari ayat 44 juga 45 pada surah Ar-Rum ni. Jadi Ustaz, kita kembali kepada soalan daripada Sirna. Berkaitan dengan, jadi apa sebenarnya Ustaz di antara amalan
dan juga persiapan yang kita perlu lakukan sebagaimana kita nak jadi orang yang menang, iaitu menjadi penghuni syurga ni kelak. Ustaz, silakan. Kalau kita ingatkan diri kita tentang satu hadis Nabi SAW, saya suka sangat hadis ini. Nabi sebut al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man ittaba'a hawahu wa tamanna 'ala Allahil amani. Nabi kata orang yang cerdik masa hidup di dunia ini, nak tengok dia cerdik bukan tengok dekat IQ dia berapa ratus, tak. Tapi dia kata Nabi SAW, orang yang cerdik itu ialah orang yang menghampirkan dirinya itu kepada kehidupan akhirat. Persiapan kita adalah apa dia? Ingat akhirat selalu. Itu sebab kalau kita lihat di penghujung surah Al-Hashr juzuk yang ke-28, Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang beriman, takutlah kamu kepada Allah. Cuba tengok apa yang kau persiapkan untuk hari esok, iaitulah namanya hari kiamat ini. Itulah persiapan yang paling penting. Bekal yang perlu disediakan apa dia, tuan-tuan? Bekal yang membawa kita memiliki satu sifat yang namanya taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Siapkanlah bekal kamu, dan sebaik-baik bekal itu adalah datangnya dengan takwa. Takwa ni apa dia? Orang duk sebutkan bertakwalah kamu kepada Allah. Tu imam kita dah syarahkan pada kita setiap hari Jumaat. Dia kata bertakwalah kita kepada Allah dengan melaksanakan segala titah perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itulah persiapan kita. Sebab kalau kita nanti bila kita dibangkitkan semula, inilah perkara yang akan ditanyakan kepada kita. Bagaimana dengan perintah-perintah kami? Adakah kamu telah pun melaksanakan keseluruhan perintah tersebut? Dan bagaimana pula dengan larangan-larangan kami? Adakah kamu telah pun menjauhi akannya? Maka kalau kita dapat sediakan jawapan dengan pembuktian perbuatan kita, selamatlah kita. Tapi kalau kita tak menyelesaikan tanggungjawab kita menjawab persoalan tersebut, akibat daripada kita menyalahi setiap satu daripadanya, Tuhan suruh kita buat, kita tinggal. Tuhan suruh kita jangan buat, kita pergi buat juga. Agak-agak perakhiran kita bagaimana? Maka persiapan kita tak lain tak bukanlah persiapan amal untuk akhirat. Itulah orang yang cerdik, iaitulah mempersiapkan diri untuk kehidupan selepas daripada kematian. Sedangkan orang yang lemah, orang yang orang kadang kata ceroy, dalam bahasa orang muda hari ni, lemah. Apa dia orang yang lemah? Kata Nabi SAW, wal ajizu man ittaba'a hawah. Orang yang mempersiapkan diri dia untuk menjadi orang yang lemah, iaitulah orang yang hanya menyiapkan diri dia untuk menuruti segala hawa nafsunya semata-mata, dan hidupnya itu tidak lain tidak bukan hanya menyimpan angan-angan yang kosong terhadap Tuhannya. Sedangkan Tuhan minta kita berusaha, bukan menyimpan angan-angan semata-mata, iaitulah berusaha untuk dapatkan syurga Allah, untuk dapatkan tempat yang tertinggi dalam syurga, dan untuk mendapatkan diri kita redha daripada dia. Maka berusahalah seperti mana yang diperintahkan di hujung ayat surah Al-Ankabut yang pernah kita bicarakan sebelum lagi pada ni. Kata Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan mereka yang betul-betul bersungguh-sungguh pada jalan kami, itulah pada jalan mentaati akan Allah, Allah pasti berikan petunjuk daripada satu kebaikan kepada kebaikan yang lain. Itulah yang kita harapkan untuk hidup kita. Kita buat kerja baik, Allah berikan taufik dan hidayah untuk kita berkekalan sehinggalah kita kepada kematian kita dengan amal saleh tersebut, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi buatlah apa saja pun dekat dunia ni, buat pekerjaan apa sekalipun, pastikanlah perkara itu akan mendatangkan perkara yang baik, juga kebaikan untuk akhirat kita, insya-Allah. Jadi Ustaz, satu lagi Ustaz, apakah di antara tadi kita tengok tanda-tanda juga amalan bagi untuk orang nak menang jadi orang ahli syurga? Apa pula tanda-tanda bagi Allah, tanda-tanda Allah tak suka pada orang-orang yang ingkar, Ustaz? Silakan. Tuan-tuan, dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi pernah menyatakan, Nabi kata, al-birru husnul khuluq. Yang dikatakan kebaikan yang diperbuat oleh manusia itu, ianya akan terzahir menerusi eloknya budi pekerti. Orang tengok kita punya baik akhlak kita daripada perkara yang buruk ke? Tak. Bila mana kita buat benda baik, orang akan nampak benda tu baik. Tapi satu benda yang Allah berikan kalau kita buat jahat, tanda Allah tak suka pada kita, wasyarru ma haka fi nafsika wa karihta ayyattali alaihi nas. Bila kita buat jahat, sekalipun kita mungkin tak nampaklah Tuhan tu marah, macam kita kata kalau orang marah dia jegir mata kan, tapi Tuhan marah, ditunjukkan antara petunjuknya, Tuhan datangkan dalam jiwa yang masih lagi memiliki iman tersebut rasa yang tak senang pada hati dia. Serba salah. Dalam bahasanya dia ada rasa macam rengsa. Rengsa ni macam allergic. Bila buat benda tak baik, nak merompak, ingat senang hati. Wih dah, berdegup kan dia punya jantung kan. Nak buat benda jahat ni, hati rasa tak best. Kecuali kalau kita dah selalu mengulang-ulang kejahatan, dia dah jadi kebai, ataupun dia panggil abuse, dah jadi tak rasa apa-apa. Alah biasa terbiasa tu, itu masalah. Tapi biasanya benda yang Allah tak suka ni, kalau kita buat, hati kita ni tak sedap, tak seronok.
Itu antara petunjuk-petunjuk benda yang kita buat tu benda yang Allah tak suka. Tapi sudah tentulah petunjuk yang paling utama adalah daripada Al-Quran yang memberikan panduan kepada kita mana benda yang baik, mana yang buruk yang perlu kita ikuti. Namun sekurang-kurangnya apa yang Allah bisikkan pada hati kita untuk lorongan-lorongan kebaikan-kebaikan yang kita rasakan ketenangan di sebalik perbuatan kita tersebut, itu merupakan petanda-petanda awal ia adalah kebaikan. Selain daripada kalau kita rasakan ianya satu perkara yang tidak menyenangkan hati kita, maka berhati-hatilah pada apa juga gerak langkah kita selepas daripada itu, kerana kemungkinan ianya adalah perkara yang tidak disukai oleh Allah. Allah hadirkan perasaan dalam hati orang-orang yang beriman sebegitu rupa. Wallahu ta'ala. Itu yang dikatakan sebagai insting ataupun gerak hati. Gerak hati kita. Gerak hati kita itu pun membawa kita kepada satu benda yang nak elakkan daripada kita melakukan perkara yang dimukai Allah SWT, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita sudah pun berada di dalam penghujung rancangan kita, Ustaz. Sedikit bacaan doa, mudah-mudahan Allah SWT berkati pertemuan kita, Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, hidupkanlah kami dengan Al-Quran pada setiap masa dan pada setiap ketika. Jadikanlah Al-Quran sebagai suluhan bagi hidup kami ini, ya Allah. Jadikanlah ia teman kami di dunia dan juga teman kami di akhirat nanti, ya Allah. Jadikanlah Al-Quran sebagai pemberi syafaat kepada kami di dalam alam kubur dan juga di akhirat kelak nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami petunjuk daripada sisi-Mu untuk terus hidup bersama dengan Al-Quran ini, ya Allah. Jangan Engkau pisahkan sedikit pun hidup kami daripada hidup dengan Al-Quran ini, ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbil alamin. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz di atas bacaan doa. Mudah-mudahan Allah SWT panjangkan usia Ustaz, kekalkan Ustaz dan kesihatan untuk terus sampaikan ilmu buat kami semua, insya-Allah. Jadi sedang sekalian, terima kasih kerana sehingga ke penghujung rancangan. Saya dan Luqman mohon maaf sekiranya terkurang di mana-mana, terkasar tutur bicara, tersilap tutur kata. Bertemu lagi kita di episod rancangan Tanya Ustaz Biar Tahu. Jangan keliru akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.